Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memenuhi kehendak pelajar, ada beberapa pelajar yang minta saya buat untuk peringkat 3. Jadi saya pilih tajuk kiasan dan mungkin dalam video kedua nanti ada tajuk mengenai kesantunan berbahasa. Sebab tajuk lain saya nampak banyaklah cikgu lain yang buat, jadi saya buat yang ni dulu. Jadi untuk kiasan, pelajar perlu memahami pertama konsep kiasan ataupun definisi, sebab dia boleh tanya nyatakan maksud kiasan apa-apalah ya. Yang kedua, kena tahu jenis kiasan, nanti kita bincang nanti. Contoh kiasan, maksud kiasan, ada pelajar yang tahu contoh tapi tak tahu maksudnya. Dan yang akhir sekali, kita boleh membina ayat daripada kiasan-kiasan tertentu. Baik, itu yang pertama, definisi ya. Ini pelajar boleh ambil mana-mana definisi lah ya. Misalnya yang mudah, kalau kita sebut kiasan ni, kita mula dengan apa? Kiasan merupakan susunan kata. Susunan kata, kita guna susunan kata senang, yang memperkatakan sesuatu dengan mengiaskannya kepada perkara lain, sama ada dengan menyebutkan bandingannya atau tidak. Ada kiasan yang kita sebut bandingan, ada kiasan yang tidak disebutkan kata bandingan. Contohnya kalau yang menyebut bandingan ni, manis seperti lautan madu. Jadi seperti itu kata bandingan. Yang kedua, hancur luluh laksana kaca jatuh ke batu. Jadi kalau pelajar harus ambillah mana-mana kiasan yang menyebut bandingan, sebab kalau diminta memberi contoh, nyatakan satu contoh kiasan yang menyebut bandingan. Jadi kita boleh ambil yang ni, kita boleh sedia sekarang jawapannya. Yang tidak menyebut bandingan, misalnya pemarah bernyala-nyala, kena ke batang hidung sendiri. Ini contoh-contoh ni bukan, kalau nampak bahasanya tak begitu tepat. Contohnya, ini saya ambil tu daripada Za'ba. Jadi kiasan ni kita boleh buat sekarang, tapi yang banyaknya yang telah dihasilkan oleh yang dibuat oleh Za'ba dalam bukunya Ilmu Orang Melayu. Baik ya. Jadi itu contoh. Jadi kalau dibuat kiasan, dibuat X kiasan, X tak tulis menyebut bandingan, yang kedua yang pertama menyebut bandingan, yang kedua tidak menyebut bandingan. Jadi pelajar harus dapat memberi contoh ini. Itu yang pertama. Jadi di segi pertama ingat definisi dan juga jenis kiasan yang menyebut bandingan dan yang tidak menyebut bandingan. Baik, cara terpencinya kita tengok macam ni. Jadi kita tengok jenis kiasan sebenarnya ada 4. Yang asal, yang utama ada 4 jenis kiasan. Kiasan asal, kiasan berpindah, kiasan pemanusiaan, kiasan berkacau. Jadi jenis kiasan ada 4. Kemudian yang berpindah ni ada 7. Sandal, terus, berangkap, berbunga, pemanis, melompat dan melarat. Jadi harus ingat ke semua ini. Jadi yang pertama kita cuba tengok yang asal, yang besar tu. Jenis kiasannya ada 4. Kiasan asal, berpindah, kita ambil yang putih tu. Kiasan asal apa dia? Pemanusiaan apa benda? Berkacau apa dia? Baik, ya. Jenis kiasan ada 4. Jadi jenis kiasan berpindah ada 7. Jadi pelajar boleh tutup ni, cuba tengok, cuba senaraikan. Kalau kita tak tengok buku, bolehkah kita ingat ke 7 ni? 4 di sini, 7 sini. Itu yang pertama. Kita kena, yang ni terpaksa kita hafal. Senaraikan jenis kiasan tersebut tanpa merujuk buku. Patutnya boleh buat ni. Okey. Yang kedua, pertama, kiasan asal. Kita tengok yang asal tadi, yang putih tadi. Kiasan asal, apa dia? Kiasan asal maksudnya susunan kata. Saya minta pelajar mula dengan susunan kata yang menerangkan sesuatu perkara dengan membandingkannya dengan sesuatu yang lain, kata bandingan digunakan. Jadi, yang asal ni menggunakan kata bandingan. Kiasan asal ni maksudnya apa? Susunan kata yang menerangkan sesuatu dengan membandingkannya dengan sesuatu yang lain. Dan dengan satu lagi, tambah kata bandingan digunakan. Contohnya, ini kiasan asal. Pahit bagai empedu. Yang tadi lah, pahit bagai empedu. Bagai kata bandingan, merah seperti biji saga. Ini senanglah kiasan asal ni. Maksudnya cara mudahnya kita ingat apa? Kiasan asal ni menggunakan kata bandingan. Contoh ayat. Kita juga harus dapat buat ayat ni sebab ada soalan macam ni. Baik, kata macam ni. Haiwan tidak makan buah itu kerana rasanya pahit bagai empedu. Kita buat macam tu. Contoh ayat. Haiwan tidak makan buah itu kerana rasanya pahit bagai empedu. Jadi
nampak tu. Kita boleh kena masukkan kiasan asid dalam ayat dan biarlah ayat tu sesuai. Okey, warna kereta bapa merah seperti biji saga. Tak apa. Apa-apalah. Jadi kita harus bersedia untuk buat-buat ayat macam ni. Kalau ditanya, kita boleh terus fikirkan jawab. Kalau tidak, masa tu nak fikir, dia suruh buat ayat, satu ayat daripada kiasan asal. Dia tak bagi macam ni supaya kita dimudahkan kita. Jadi, kita nak fikir kiasan lagi, nak fikir ayat lagi, kita cuba sedia sekarang. Itu kiasan asal. Yang kedua, kiasan pemanusiaan. Pemanusiaan, ya. Dalam buku Zabbar dia aja permanusiaan. Dalam buku topikal pemanusiaan, saya takut ada orang komplain sebab kalau per tu kena ada jadi per ada ber. Jadi kita guna dari segi tata bahasa kiasan pemanusiaan, dari segi aja tak apalah, dari segi morfologi, ya. Baik, itu tak penting. Jadi apa maksud kiasan pemanusiaan ni? Iaitu susunan kata yang memberikan sifat atau perlakuan manusia kepada benda-benda yang tidak bernyawa dan haiwan. Ringkasnya mengorangkan objek. Maksudnya, kiasan pemanusiaan ni, kita memberikan sifat ataupun perlakuan manusia. Kita jadikan seolah objek ataupun benda yang tidak bernyawa itu, pokok, haiwan itu sebagai manusia. Boleh berfikir, boleh macam-macam buat macam orang. Contohnya apa? Angin senja membelai rambutku. Angin senja. Angin membelai biasa orang. Jadi, angin ni objek yang boleh berfungsi sebagai manusia. Boleh membelai rambut orang pula, ya. Jari jemari ombak menggeletek kaki senja. Ombak tak ada jari, tak boleh geletek, tapi ini dijadikan orang, ya. Dijadikan seperti manusia. Contoh ayat. Aku terlena ketika angin senja membelai mesra rambutku. Ini orang sajak biasanya boleh buat lah. Jadi kita boleh buat. Kalau disuruh buat apa? Beri contoh satu ayat yang menggunakan kiasan pemanusiaan, boleh kita ambil ayat ini. Aku terlena ketika angin senja membelai mesra rambutku. Mesra tambah tak apa. Yang kedua, Lina gembira apabila teratai tersenyum menyambut kedatangannya. Jadi ini pemanusiaan. Maksudnya bunga teratai tu boleh senyum, boleh menyambut kedatangannya. Ini cantik, ya. Baik. Itu pemanusiaan. Kita faham, ya. Yang ketiga, kiasan berkacau. Cuba tengok, kacau, nampak pun kacau. Iaitu susunan kata yang menimbulkan kekeliruan kerana mengandungi fakta yang bertentangan antara satu sama lain. Jadi kita nampak kacau, ya. Makna fakta-faktanya tak begitu berkesinambungan, ada kekeliruan dan sebagainya. Kacau lah. Contohnya apa? Terasa mahu masuk ke perut ibuku. Contohnya, terasa mahu masuk ke perut ibuku. Kacau dari segi makna pun kacau. Nak masuk macam mana? Nak masuk perut ibu tak boleh. Okay. Nafasnya merentak-rentak seperti kuda nak masuk belayar ke dalam lautan cinta berakhir. Baik, tengok. Nafsu bertindak seperti kuda merentak nak masuk belayar pula. Jadi ini nafsu, ini kuda, ini kuda nak belayar ke lautan. Jadi nampak tak? Kacau. Jadi ini ada betul macam ni. Jadi ini pun kita jarang gunakan sekarang, ya. Contoh ayat. Kerana takut akan bunyi letupan itu, terasa mahu aku masuk ke perut ibuku. Mana boleh. Dari segi makna pun tak kacau ni, ya. Walaupun soal berkali-kali, gadis itu tetap diam 1000 bahasa. Diam tak bercakap, tapi 1000 bahasa. Jadi maksudnya nampak tak? 1000 bahasa maksudnya banyak bahasa. Jadi tak kena sini. Ini kiasan berkacau. Jadi kita habis tadi yang pertama tadi, kiasan asal, kiasan pemanusiaan dan kiasan berkacau. 3 kiasan ni tidak ada pecahan. Baik, sekarang kita masuk pada yang keempat. Yang keempat, kiasan berpindah ni ada 7. 7 ni, satu kiasan sandal. Tengok sandal balik, ya. Terus, kiasan berangkap, kiasan pemanis, kiasan berbunga, kiasan melompat dan kiasan melarat. Baik, saya kuningkan 2 ni. Saya nampak 2 ni yang agak mengelirukan. Pelajar kata banyak kiasan, tapi cuba tengok. Berangkap, pemanis, berbunga, melompat, melarat sangat mudah. Sangat nampak perbezaannya. Tapi 2 ni bukan tak nampak perbezaan, tapi kena fikir sikit. Bagi pelajar yang berfikir secara mendalam memang dapat lah. Jadi pelajar tanya, ada cikgu bertanya macam mana nak ingat ke-7 ni. Ini terpulang pada pelajar, kreativiti pelajar. Saya pun ada juga tengok pelajar buat akronim macam-macam lah. Nak suruh ingat ni, sandar terus ni. Saya buat macam ni, saya ambil kiasan tak ambil lah. Sandar terus berangkap pemanis ni. Saya ambil S. Saya tengok batang pokok buluh mahu mati. Kalau boleh buat macam tu, boleh. Supaya kita tengok.
Saya ni sandar, terus, berangkap, pemanis, berbunga, melompat melak. Itu terpulang pada pelajar. Tapi saya rasa untuk 7 ni boleh tersenaraikan, boleh ingat lagi 7 ni sebab benda ni berlainan. Sandar, terus, berangkap, pemanis, berbunga. Ada perkara yang walaupun 5, 6 susah nak ingat, tapi kadang-kadang yang ni boleh ingat. Tapi terpulang pada pelajar. Pelajar carilah cara nak ingat untuk 7 perkara ni. Baik, kita tengok salah satu. Kita nak bezakan dulu. Baik, saya bagi kiasan sandar ya. Kita kalau tanya definisi apa maksud kiasan sandar, sebab saya mulakan dengan susunan kata. Kiasan sandar merupakan susunan kata yang mengaitkan suatu perkara, dikaitkan suatu perkara, misalnya pelakuan individu. Dikaitkan pelakuan individu kepada benda lain yang mempunyai persamaan dengan perkara yang hendak dikiaskan itu. Maknanya dikaitkan perkara, misalnya pelakuan manusia kepada benda lain. Okey. Tapi mungkin nak kena ingat ni, tak boleh ingat dengan sekali baca, mungkin beberapa kali faham. Tapi tengok contoh senang. Kita kata mandi kerbau. Sandar. Apa sebab kita katakan mandi kerbau ni kira sandar? Cuba tengok contoh ayat senang. Oleh sebab terlewat bangun, Ali mandi kerbau sebelum ke pejabat. Oleh sebab terlewat bangun, Ali mandi kerbau sebelum ke pejabat. Ini dikatakan kiasan sandar kenapa? Cara Ali mandi dikaitkan atau disandar dengan cara kerbau mandi, iaitu mandi tak pakai sabun atau bergosok. Baik, nampak tak? Jadi sini kita nampak ini maksudnya, ini yang dikatakan sandar. Maksudnya kiasan sandar pada umumnya dikaitkan perlakuan seseorang tu dengan perkara lain, dengan benda lain yang punya persamaan. Contohnya cara Ali mandi disamakan ataupun dikaitkan dengan cara kerbau mandi. Itu cara yang mudah. Tapi ada juga yang keliru-keliru sikit. Baik, kita ambil cara mandi kerbau. Baik, kemudian apa lagi? Diam ubi contohnya. Diam ubi. Diam ubi maksudnya orang tu diam seperti diamnya ubi. Senyap. Tiba-tiba berisi. Tu. Jadi cara tu. Ni saya ambil contoh sembunyi tumar ni sebab ramai yang tanya apa benda, apa maksud sembunyi tumar ni. Maksudnya tumar ni adalah macam kutu lah. Satu serangga kecil. Serangga kecil. Sembunyi tumar ni maksudnya seseorang itu tidak menyangka perbuatan buruknya diketahui orang. Dia buat tu buruk, dia ingat orang tak tahu. Itu maksud sembunyi tumar tu. Jadi, kalau kita nak buat ayat, tindakan Zaki yang menyembunyikan perbuatan khianatnya terhadap Siti tak ubah seperti sembunyi tumar. Jadi, kalau nak buat satu ayat lah. Kalau tengok keadaan. Kalau suruh buat satu ayat, susah sikit lah kena buat macam ni. Kalau buat wacana tu, mungkin kita boleh buat 2 ayat. Sembunyi tumar iaitu dia tak sangka perbuatan buruknya tu, dia nak sembunyikan perbuatan buruk tapi orang tahu. Jadi kita buat apa? Tindakan Zaki yang menyembunyikan perbuatan khianatnya. Yang menyembunyikan perbuatan khianat yang tak Siti tak ubah seperti sembunyi tumar. Maksudnya Ali tak boleh nak sembunyi sebab orang dah tahu dah bahawa dia yang mengkhianati Siti. Baik, ini sandar. Jadi yang pertama, pelajar harus ingat apa maksud, apa definisi kiasan sandar. Yang kedua, kena faham apa maksud sandar. Sebab kalau tengok nanti dia bagi pilihan yang lain, kita boleh tengok. Sandar ni adalah apa? Sandar perbuatan seseorang dengan benda lain. Yang contoh terbaik, sandar perbuat mandi kerbau ni, Ali mandi kerbau, maksud Ali, cara Ali mandi disandarkan ataupun dikaitkan dengan cara kerbau mandi. Ni, cara Zaki menyembunyikan perbuatan khianat tak Siti tu seperti sembunyi tumar tu. Kena faham ya. Baik. Yang lain pun kena fikir macam tu. Baik. Yang kalau terus macam mana? Tadi kalau misalnya kiasan sandar, disandar perbuatan. Yang ni, secara terus, susunan kata untuk menyatakan suatu perkara dengan cara dikaitkan terus dengan benda lain. Tadi dia macam contoh mandi kerbau, dikaitkan cara Ali mandi kerbau mandi. Yang ni, dia tak sandar tapi dia kata orang tu terus. Contohnya yang mudah apa? Contohnya, ayat tambatan. Jamal merupakan ayam tambatan pasukan bola sepak sekolahnya. Jadi maksudnya orang yang menjadi harapan. Jadi dia tak kata cara Jamal main bola, tapi Jamal tu merupakan ayam. Itu terus. Jadi sebab tu kata apa? Kiasan terus ni susunan kata untuk menyatakan suatu perkara dengan cara dikaitkan terus dengan lain. Jamal dikatakan sebagai ayam. Jadi itu yang dikatakan kiasan terus. Tadi kalau misalnya mandi tadi, cara Ali mandi dikaitkan ke bawah mandi. Itu lain cara perbuatan tu. Ini Jamal terus jadi ayam. Yang kedua, Jamal terus dikatakan sebagai ayam tambatan. Itu terus. Yang kedua, Puteri Lilin. Puteri Lilin maksudnya apa? Gadis ataupun anak dara yang tidak mahu
tak tahu cara masak-masak ni. Baik. Kerana tidak tahu masak, Lina, anak gadis Pak Dul itu dikatakan Puteri Lin. Saya masukkan anak gadis ni kenapa? Kerana kalau tidak, kalau budak kecil memang tak boleh masak. Tapi maksudnya, dia ni dikatakan Puteri Lin sebab Lina ni sudah jadi agak remaja ataupun agak dewasa tapi tak tahu masak. Jadi, kerana tidak tahu memasak, Lina, anak gadis Pak Dul itu dikatakan Puteri Lin. Jadi maksudnya apa? Dia bukan kata tindakan masak tu, tapi Lina tu sendiri dikatakan Puteri Lin. Itu terus. Jadi itu beza. Jadi saya harap kalau dapat beza dua ni, sandar dan terus ni, sandar menyandarkan ataupun mengaitkan perbuatan seorang dengan benda lain. Yang ni seseorang itu dikatakan ataupun orang itu dikatakan seperti macam ayam, macam puteri dan sebagainya. Dan yang lain cuba buat macam tu. Ada contoh yang agak mudah difahami dan ada contoh yang agak mungkin tak dapat dikaitkan sangat dengan cara tadi. Tak apa. Lina terus digelar Puteri Lin kerana dia tidak tahu memasak walaupun sudah menjadi anak dara. Tu. Baik. Nampak tak? Dapat beza. Terus mana dia tu jadi ayam, Lina jadi puteri. Yang tadi, manakala buat cara tindakan dia tadi. Okey. Baik. Kisah berangkap. Mana senang. Kisah berangkap ni macam pantun. Iaitu susunan kata yang menunjukkan pertentangan bunyi secara berirama kata. Sebab tu kalau tanya apa maksud kiasan, kita mula dengan kiasan berangkap merupakan susunan kata yang menunjukkan pertentangan bunyi secara berirama antara perkara yang diperkatakan dengan perkara yang dikiaskan. Isinya kadang-kala ada unsur jenaka, banyak yang mengandung unsur sedikit jenaka. Baik Contohnya. Jadi sebenarnya contohnya apa? Dia sebab dulu sebenarnya ini merupakan pantun dua kerat, tetapi oleh sebab masyarakat zaman dahulu dia hanya sebut satu saja, dia tak sebut yang kedua ni, tetapi sebut satu ni sudah difahami maksudnya. Misalnya contoh apa? Sudah garu cenderam pula. Jadi maksudnya sudah tahu bertanya pula, tapi orang dulu tak sebut yang ni, yang kedua ni sebut yang ni saja, yang hijau saja, jadi dia faham. Yang kedua, lain dulang daring kakinya. Maklumlah lain dulang daring kakinya, maksudnya apa? Lain orang, lain hatinya. Jadi, nampak tak? Jadi dia lebih difaham. Sebab tu ini tidak dimasukkan dalam, abang masukkan sebagai kiasan. Sepatutnya ini boleh jadi pantun dua kerat. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang benci. Jadi yang putih tidak disebut. Orang dulu cakap yang hijau, yang depan saja. Sebut pembayang saja, orang dah faham maksud yang tersirat tu. Contoh ayat. Macam mana buat yang tu ayat? Sebab tu kena sedia sekarang ayat ni. Kita perlu berhati-hati sebelum mengeluarkan kata-kata kerana kata orang tua sebat pulut santang binasa. Itu contoh tengok orang dulu cakap. Kita perlu berhati-hati sebelum mengeluarkan kata-kata kerana kata orang tua sebat pulut santang binasa. Sebenarnya dia disebut macam ni dah faham. Sebenarnya apa? Sebat mulut badan binasa. Jadi tapi yang kedua tidak nyatakan. Itu yang dikatakan yang ni Zabah masuk dalam kiasan berangkap. Dia tak masuk dalam pantun. Baik. Jadi nak buat ayat pun kadang-kadang saya beri ayat lain sebab perlu. Kalau pelajar cari ayat, pelajar cari kiasan yang boleh dibuat ayat dengan mudah. Yang ni pun boleh buat semua tapi kena reka. Yang ni saya beri contoh. Yang ni lebih mudah dipahami pelajar. Kita perlu berhati-hati sebelum mengeluarkan kata kerana kata orang tua-tua. Sebab ni bukan sebab ni, SEBAB, sebab pulut. Saya silap je, maaf. Sebab pulut, SEBAB, sebab pulut santang binasa. Baik. Yang kedua. Ayat kedua, contoh yang kedua. Atas semua buah tangan ini, saya ucapkan terima kasih daun keladi, kata Siti kepada Rina. Apa maksudnya? Maksudnya, terima kasih daun keladi. Kalau boleh, nak lagi contohnya. Jadi, dia macam tu. Jadi, sekarang kau nampak sini, Zabah kata ada sedikit unsur jenaka bagi kebanyakan kiasan ini. Adalah sikit macam ni, ada sikit. Taklah macam sampai bahasa jenaka. Okey. Nampak? Baik. Atas semua buah tangan ini, saya ucapkan terima kasih daun keladi. Maknanya, Siti menerima buah tangan, menerima hadiah daripada Rina. Jadi, ucapkan terima kasih. Dia kata terima kasih daun keladi. Maknanya kalau boleh, tak lagi. Macam tu lah. Yang kedua tu. Jadi secara ada sikit unsur jenaka. Baik, itu rangkap. Jadi dapat beza tadi. Terus dengan sandar, dah nampak bezaan. Berangkap memang jelas. Tak ada keliru dengan yang lain.
Yang khususnya kiasan pemanis atau kiasan gayang. Kadang-kadang dia guna gayang. Macam abang ni gayang. Dalam buku ni tulis apa? Kiasan gayang dulu baru pemanis. Jadi ini apa? Apa maksudnya? Iaitu susunan kata untuk memperkatakan sesuatu yang kurang elok jika disebut secara terus terang. Maknanya orang dahulu ni mudah ya. Orang dahulu tidak ada beberapa perkara yang tidak boleh ataupun tidak mahu disebut secara terang untuk mengelakkan daripada malu ataupun timbul tanggapan tidak sopan. Jadi mereka menggunakan kiasan pemanis. Tapi tidak banyak. Ada beberapa perkara yang nampak macam tu. Jadi kalau cikgu suruh, ada cikgu suruh pelajar senaraikan kiasan pemanis. Jadi ada yang tanya, gadis tu pemanis ke? Ataupun, ia macam kena faham konsep dia. Apa maksud kiasan pemanis? Maksud kiasan pemanis maksudnya apa? Ada suatu perkara yang tidak boleh ataupun tidak sesuai, tidak elok disebut dengan betul, disebut dengan cara lain. Itu. Jadi kalau gadis dan perempuan tu tak ada beza. Dia tak boleh heka macam tu. Contoh yang mudah boleh. Contohnya, ke sungai kecil atau ke sungai besar. Ni maksud apa? Ke sungai kecil maksudnya buang air kecil. Ke sungai besar ni buang air besar. Tapi kalau kita tak biasa guna, kau tanya, ayah ke mana sekarang? Kalau misalnya ada seorang tanya, ayah ke sungai kecil. Dia tanya pula mana ada sungai, tak ada sungai kat sini. Jadi, itu tak faham tu. Sungai kecil maksud pergi ke bilik air dan sebagainya. Dulu dia guna macam ni lebih baik. Datang bulan. Tidak kata dia mari uzur, datang haid, tak kata dia datang bulan. Dia macam tu. Yang lain misalnya orang rumah. Dia tak mau sebut dengan cara ni isteri saya, ni bini saya, ni suami saya, ni laki saya. Dia sebut, dia guna apa? Untuk isteri, guna orang rumah saya. Satu lagi. Selain ini, ada juga orang-orang zaman dulu macam nama-nama Puak Belang, Tuk Janggut ni merujuk kepada harimau. Jadi, mereka tidak mahu menyebut nama Puak Belang ataupun harimau terus. Jadi, kalau pergi ke hutan, mereka kata, ni agak ni tapak kaki apa ni? Ni tapak kaki Puak Belang. Atau manis pun ni tak mahu sebut. Ni tapak kaki harimau. Tak mahu sebut macam tu. Tuk Janggut disebut. Ini Tuk Janggut ada kat sini. Jadi, lebih menghormati. Lebih cara tu lebih manis bunyi. Okey. Jadi pun zaman dahulu ni, binatang-binatang haiwan macam ni tidak boleh disebut tidak boleh sebut sebarangan. Dikatakan ada patalang dia. Jangan tengok yang ketiga. Ini ramai tak tahu ni. Mentega laut, belacan. Jadi orang dahulu, belacan ni pun mungkin tak tahu sebab apa tidak mahu disebut dengan betul, dia kata mentega laut. Jadi, satu. Kemudian, dalam buku Zabar, saya buat dua ni. Mentega laut ni dimaksud sebagai kiasan pemanis dan contoh yang sama juga dimaksud dalam kiasan terus. Jadi, kalau ada buku buat mentega laut ni, jangan bergaduh lah. Maksudnya kalau kita buat soalan, jangan buat mentega laut merupakan kiasan apa? A pemanis, B kiasan terus, payah macam tu. Sebab ini juga mungkin, saya ingat Zabar ni bergantung pada ayat. Tapi saya tak faham panjang lah ni. Bukan kata dia silap, memang mungkin boleh. Tengok, kena fikir balik ni. Ada beberapa contoh yang termasuk dalam kiasan yang berlainan. Okay. Yang kedua, kemenyan hantu. Kemenyan hantu ni sebenarnya, kalau kita kata kentut, yang lebih mudah kentut. Saya buat guna buang angin. Jadi orang dahulu dia tak mahu guna siapa kentut. Dia tak mahu. Bau apa ni? Ni bau kemenyan hantu. Jadi orang tahu kemenyan hantu lah. Itu perkara itu. Jadi nak elok supaya nak elok daripada orang yang buat tu malu, nak jaga kesopanan bahasa sebagainya, banyak patalang. Sekarang tak ada sangat difikirkan macam ni. Contoh ayat. Orang rumah Encik Johan kurang sihat kerana datang bulan. Baik, tengok dua sini. Ini satu contoh kiasan pemanis, dua contoh. Jadi dalam puasa bukan buat dua, tapi saya sengaja buat dua supaya boleh kita guna macam ni. Baik. Jadi kita kena sedia. Sebab ada soalan, kadang-kadang dia suruh kita buat ayat nanti, kita tengok nanti. Jadi yang keempat, ini mudah. Jadi jangan reka-reka kalau wanita tu kiasan pemanis tak boleh. Kita tengok konsep dia. Satu perkara tak mahu sebut dengan terus terang kerana nak jaga dari segi sopan santun dan sebagainya, ataupun nak jaga dari segi aib orang, malu orang, dia buat macam ni. Baik. Kiasan berbunga. Susunan kata yang menggambarkan sesuatu maksud dengan menggunakan perkataan yang indah. Perkataan yang berbunga. Indah. Kalau yang ni kadang-kadang mungkin boleh keliru dengan kiasan pemanusiaan tadi. Cuba tengok.
Kiasan seolah seorang melihat lukisan yang cantik. Baik. Kadang-kadang soalan dia boleh jadi kita nampak beza. Tapi kita tengok yang kiasan apa tadi? Pemanusiaan dia menjadikan objek iaitu misal tumbuhan, haiwan boleh bertindak, boleh mempunyai perasaan seperti manusia. Yang ini tidak begitu. Baik, contohnya yang ini apa? Dia menggunakan perkataan, susunan perkataan yang menggambarkan suatu maksud dengan menggunakan perkataan yang indah. Dia memilih perkataan yang indah. Jadi kalau kita tengok di susunan kata tu seolahnya macam lukisan, macam ada gambaran di depan kita. Tapi taklah semua macam tu. Contohnya benih kemajuan. Benih kemajuan. Sekarang benih kemajuan telah nampak tumbuh di bumi ini, berbunga. Jadi kemajuan diibaratkan pokok yang tumbuh daripada biji benih. Itu maksud dia. Benih kemajuan. Okey, jadi diguna macam ni. Tapi ni maksudnya sekarang pun kita ada guna, tapi kita tak tahu. Sentiasa berulit dengan kitab. Sentiasa berulit dengan kitab. Kitab diibaratkan kekasih, sentiasa berdua, sentiasa bersama. Macam tu. Berulit tu, bersama. Itu kena faham. Jadi ini pun nampak. Kalau kata dia sentiasa baca kitab, ini mungkin tak apa cantik nampak. Ini berbunga. Berbunga ni bukan konteks sekarang. Saya nampak berbunga macam ni dalam konteks dahulu kebanyakannya, dalam konteks zaman Zabar tu. Tetapi juga ada yang kita gunakan sampai sekarang. Berderai-derai bunyi kokoknya. Bunyi tu diumpamakan biji yang berderai-derai. Kokok tu bunyi ayam. Berderai bunyi kokoknya. Okey. Jadi ini antara bentuk contoh kiasan berbunga. Contoh ayat. Buah fikiran penceramah itu tentang hidup berjiran wajar dijadikan panduan. Buah fikirannya juga merupakan contoh kiasan berbunga. Buah fikiran. Fikiran tak ada buah. Tapi, jadi kalau misalnya, ini saya beri benih kemajuan sebagainya, takut pelajar payah nak buat, saya beri contoh ini. Jika diminta memberi contoh kiasan bunga, ambil ni. Buah fikiran penceramah itu tentang hidup berjiran wajar dijadikan panduan. Ayat ni, biarlah kita nampak ada maksudnya, mantap dari segi maknanya, dan kalau boleh biar betul macam ni. Buah fikiran penceramah itu tentang apa? Tentang hidup berjiran, wajar dijadikan panduan. Okey, kita nak jelas. Okey. Baik, tindakan pemimpin itu telah mencetuskan. Tindakan pemimpin itu telah mencetuskan api peperangan antara dua buah negara berjiran. Api peperangan pun contoh kiasan berbunga. Banyak contoh lain dalam buku, boleh tengok. Baik. Kiasan melompat. Melompat ni mudah saja. Iaitu susunan kata yang menyatakan sesuatu dengan meninggalkan ataupun dengan melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara yang sebenar. Ini mudah je. Dia kata satu benda, sepatutnya mungkin kalau patutnya ada 3 ayat, dia buat 2, 1 hilang. Satu langkah tu dihilangkan. Tengok balik. Jadi ini pun kena tengok. Buat apa? Dia tanya, apakah maksudnya kiasan melompat? Jadi kita kena tahu definisi dia. Baik, menanak nasi. Apa yang ditinggalkan? Sepatutnya menanak beras untuk jadikan nasi. Jadi orang tak kata macam itu. Mak buat apa sekarang? Mak sedang menanak beras untuk jadikan nasi. Tak ada. Mak menanak nasi. Ini kisah melompat. Dan ini banyak yang kita gunakan dalam masyarakat kita. Masyarakat dulu. Jadi ada orang kata apa? Salah menanak nasi ni, menanak beras. Jangan macam tu sebab kita ada kiasan melompat. Mereka tak belajar kiasan melompat, mereka tak tahu. Yang kedua, mencucuk atap. Mencucuk atap. Atap tu apa? Patut apa yang tertinggal, apa yang dirangkah. Mencucuk daun untuk jadikan atap. Ini mencucuk atap. Sepatut mencucuk daun. Dulu orang buat rumah menggunakan daun nipah, daun sagu dan sebagainya. Mereka cucuk atap tu. Di kaki tidur. Kaki tidur. Maksudnya apa? Kalau tanya, di mana barang itu ditinggal, di mana barang itu diletakkan? Di kaki tidur. Orang dulu cakap apa? Dekat mana parang tadi di kaki tidur. Maksudnya apa? Kaki tidur maksudnya apa? Arah kaki seorang semasa tidur. Masa kita tidur kan, kita ada kaki kita, kepala tidur ke atas, di mana? Kalau misalnya kalau tidur di utara, kaki tidur di selatan, tu kaki tidur. Ini kiasan melompat juga. Baik. Tangan baju, bahagian baju yang dipakai di tangan. Tangan baju. Tangan ni kata kenapa tangan baju awak tu kotor? Maksudnya apa? Tangan baju maksudnya bahagian baju yang dipakai di tangan. Itu yang kata kisah melompat. Jadi kadang-kadang pelajar kalau fikir balik, yang ni melompat macam, yang ni melompat apa? Dia kadang-kadang keseluruhan tu melompat. Ada juga.
kesusahan. Kita tengok macam ni. Macam ni menanam nasi mencucuk atap. Dia lompat daun. Yang ni tangan baju ni panjang. Bahagian tangan dia pakai baju. Okay. Contoh ayat, kita diminta menuntut ilmu dari ayunan ke liang lahat. Ni pun satu contoh kita nampak. Kita diminta menuntut ilmu. Dari ayunan ke liang lahat tu satu nampak. Maksud apa? Dari masa kanak-kanak hingga mati. Dari kecil hingga mati. Baik, ni pun satu kita nampak. Jadi kalau tengok balik macam dari nampak apa ni? Dari ayunan ke liang lahat tu maksudnya makna keseluruhan tu nampak sangat daripada kecil pada mati hingga tua, hingga mati. Jadi buat macam tu. Ni pun satu kita nampak. Lagipun takkan kalau misal keliru kat mana. Mungkin pelajar kata ni dari ayunan ke liang lahat ni cantik macam kiasan berbunga, tidak. Ni contoh melompat ya. Selepas menoleh getah memang ke kebun bapanya. Baik, menoleh getah ni melompat. Menoleh pokok getah, pokok tidak digunakan. Selepas menoleh getah memang ke kebun bapanya untuk memanjat lansat. Memanjat lansat. Patut memanjat pokok lansat. Ni mudah. Dan pada sebelah petanya dia menggali tanah untuk pergi. Baik. Ni satu ayat ni saya masuk 3 contoh kira melompat. Tapi jangan saya tak payah buat 3 macam ni. Satu cukup. Kalau dia minta buat ayat lah. Ya. Selepas menoleh getah bapa apa nama ni ke kedai kopi ke apa semua pun boleh. Di sini faham ni. Baik. Menoleh getah tu maksud menoleh pokok dia ditinggalkan. Menggali tanah untuk dia akan pergi ditinggalkan. Itu kira melompat. Nampak tak? Melompat maksudnya tinggal satu langkah. Saya rasa yang ni supaya tak ada masalah. Kisah melarat. Susunan kata yang menyimpan jauh dari daripada maksud suatu perkataan tu. Baik. Melompat dia tinggal langkah satu ataupun lebih. Yang ni dia apa? So, perkataan tu asalnya macam ni tapi telah menyimpan jauh. Baik, contoh apa? Mengarang. Asalnya mengarang tu adalah mengubah bunga. Lepas tu melarat kepada mengarang surat, mengarang esei, mengarang puisi, sebagainya. Baik. Asalnya mengarang tu kita ingat buat karangan, tetapi mengarang sebenarnya asalnya mengarang ataupun mengubah bunga. Akhir sekali telah melarat kepada yang lain. Contoh lain contoh apa? Cabang. Asalnya mungkin kayu bercabang, tapi telah melarat kepada cabang jalan, cabang ilmu, cabang sungai dan lain-lain. Banyak. Macam tengok contoh lain, contoh muka. Muka asalnya mungkin bahagian wajah depan seseorang lah, muka seseorang tu. Tapi dah melarat kepada muka apa? Muka tembok, muka surat, muka bantal, dah melarat macam tu. Dan kebanyakannya Zabah kata ini sudah menjadi, kadang-kadang menjadi simpulan bahasa. Baik, contoh ayat. Haiwan itu meninggalkan sarangnya apabila hari sudah tinggi. Melarat. Sepatut tinggi ni maksudnya tinggi tu macam galah tu, tapi sekali guna hari sudah tinggi. Maksudnya boleh melarat juga ni. Melarat kadang tinggi tu asalnya mungkin ukuran, tapi sekarang ni pun ukuran tapi hari tinggi. Patutnya dulu tinggi kita, tinggi pokok tu. Sesiapa yang tinggal di kaki bukit itu diminta berpindah kaki. Misal kaki tu kaki yang kita guna untuk berjalan, tapi akhirnya jadi kaki bukit, kaki botol, jadi kaki apa. Kebanyakan ni dapat kata menjadi termasuk dalam simpulan bahasa juga. Jadi aku tanya masa satu misal kaki bukit, simpulan bahasa ke kiasan. Tengoklah kalau misalnya dari segi dia boleh guna dua-dua. Satu boleh pergi bahasa, satu boleh kiasan contohnya. Kiasan melarat, dia ada banyak. Baik. Kemudian kiasan melarat ini menjadi simpulan bahasa. Maknanya sebahagian besar lah menjadi peribahasa. Baik. Okey, itu kiasan melarat. Habis tu kiasan melarat. Betul soalan. Soalan aneka pilihan mudah. Misalnya apa? Masak ketupat ni saya ambil soalan sebenarnya yang pernah keluar. Masak ketupat berisi inti. Dia ada 4 baris tapi saya ambil terbaik untuk menjimatkan ruang. Masak ketupat berisi inti. Kita tanya apa? Frasa masak ketupat dalam petikan di atas ialah contoh. Contoh apa? A. Kiasan melompat. B. Kiasan bersandar. C. Kiasan berpindah. D. Kiasan berangkap. Ini soalan STPM 2015. Dan soalan ataupun soalan STPM 2015 ya. Jadi nampak tak? Masak ketupat tak akan bersandar. Bersandar macam pesanan perbuatan tadi. Kiasan berpindah lain. Kiasan pindah, kiasan berangkat lain. Jadi ini sudah melompat. Frasa apa? Masak ketupat berisi masak beras untuk jadikan ketupat. Jadi masak ketupat. Ketupat tu dah ada hasilnya. Jadi sebelum tu masak apa? Masak bahan-bahan untuk jadikan ketupat. Jadi itu yang dikatakan kiasan melompat. Mudah untuk objektif ni. Baik, yang kedua soalan ulangan 2015. Yang manakah ayat yang tidak menggunakan kiasan melompat? Baik.
Ibu memasak nasi dapur. Melompat tak? Menanak nasi. Menanak nasi melompat kan? Patut menanak beras kan? A. Melompat. B. Adik menaiki bas ke sekolah setiap hari. Menaiki bas. Melompat tak? C. Mereka sedang menggali perigi. D. Di sini ada kawasan menenun kain. Baik. Menanak nasi melompat. Menanak beras. Menaiki bas, dia tak ada menaiki apa. Menaiki apa nama, tak ada. Dia menaik bas tak ada melompat. Memang itu menaiki bas. Kalau menaiki tangga bas pula, orang cakap menaiki bas. Tak ada apa-apa yang tertinggal sini. Mereka sedang menggali perigi. Menggali perigi melompat sebab menggali tanah untuk dia pergi, melompat. Di sini ada kawasan menenun kain. Menenun untuk dia kain. Menenun apa? Menenun kapas ke, menenun benang ke untuk dia kain. Baik, jadi A, C dan D ada sama melompat kecuali B. Kalau tengok seperti lalu macam menaiki bas melompat ke macam melompat, tapi tak ada. Memang itu yang orang cakap pun. Baik. Soalan struktur. Soalan tu saya tidak ada masalah. Soalan struktur, kena tengok contohnya. Ni yang pernah keluar ni. Bina satu ayat dengan menggunakan setiap jenis kiasan yang berikut. Soalan 2018. Itu bina ayat tu. Jadi kena buat sekarang. Kiasan melompat ni surat satu ayat. Melompat. Jadi kita buatlah. Okey. Kiasan pemanis. 2 ayat. 2 markah. Jadi macam ni tak ada salah ni. Baik, contohnya jawapan apa? Kiasan melompat. Ibu saya sedang menjerang air di dapur. Melompat. Berapa melompat? Apa yang dilompat? Menjerang kendi ataupun ceret yang berisi air. Patutnya menjerang air. Memasak nasi tadi. Kiasan pemanis ambil mana tu? Pak Hitam menghidap penyakit orang baik sejak 2 tahun yang lalu. Baik. Penyakit orang baik. Penyakit orang baik ni penyakit ketumbuhan ataupun kita kata sekarang mungkin penyakit barah atau kanser. Jadi tak mahu sebut tu takut penyakit tu mungkin kita tak mahu sebut sebab dia tak baik dalam dulu dia guna penyakit orang baik dan sebagainya. Jadi ini dikatakan kiasan pemanis. Tak mahu sebut dengan betul. Takut orang dengar apa nama ni terasa sebagainya ataupun tak mahu sebut perkataan tu. Dia pantang dia. Baik. Itu soal struktur. Selain dapat Abina tu untuk ni kiasan ni banyak memang ada soalan setiap tahun, soalan adjektif. Selain dapat menjawab soalan peperiksaan dengan betul, selain dapat menjawab soalan peperiksaan dengan betul, cubalah menggunakan kiasan apabila berbicara. Kita boleh tulis dalam karangan jika sesuai, kita berguna ucapan dan kita boleh guna mana-mana. Baik, selain kita jangan lepas peperiksaan kita tak tahu apa lagi. Terima kasih. Baik. Jadi saya rasa sedikit sebanyak bahan dapat memudahkan pelajar memahami dan cuba cari contoh lain untuk dapat banyak maklumat. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.